Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 Oktober 2023 bersama saya Pia and Nadia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi amaran mana-mana pihak yang didapati menyorok beras di negara ini akan diheret ke mahkamah. Beliau berkata demikian pada ceramah mega perpaduan madani di Pelangai malam tadi. Kemudian ada juga kalangan yang salah guna, yang sorok, simpan, dan saya bagi tahu Saudara Ahmad Sabu, arahan yang jelas kepada badan penguatkuasa. Kalau ada yang berani buat perangai buruk dalam keadaan orang susah cari beras, kamu sorok, kamu jaga, kami akan cari kamu dan saman dan bawa kamu ke mahkamah. Tengah orang susah, masa itu kamu nak cari untung. Anwar Ibrahim berkata satu berita penting yang sangat baik akan diumumkan hasil lawatan kerja ke Emiria Arab Bersatu UAE Khamis ini. Anwar berkata kabar gembira itu bukan sahaja untuk kepentingan Malaysia secara amnya, juga secara khususnya merangkumi Pahang. Pergi satu malam mesyuarat untuk mendapat peluang. Mudah-mudahan insya-Allah pada kerja dua-dua kementerian ini, khususnya Tunku Zafrul yang ke sana, kita akan beri pengumuman yang penting, bukan sahaja untuk Malaysia tetapi untuk negeri Pahang ini. Ini saya belum bagi tahu lagi Saudara Wan Rusdi sebab saya nak dia surprise. Ya, tapi syarat dia menang Pelangai dulu. Ya, dan kita akan umumkan suatu berita yang sangat baik untuk negeri Pahang daripada Emirat, United Arab Emirates. Perikatan Nasional menyifatkan gerak kerja gabungan itu berjaya mengusarkan lawannya, khususnya gabungan PHBN. Hal ini kerana Perdana Menteri Anwar Ibrahim turut turun dalam siri kempen pilihan raya kecil PRK Dun Pelangai. Pengerusi PN Pahang Saifuddin Abdullah berkata, secara tradisinya Perdana Menteri tidak akan turut serta dalam siri kempen PRK. Beliau berkata ia cukup sekadar timbalan Perdana Menteri dan Menteri serta timbalan Menteri Kabinet sahaja yang melakukan tugas terpabit. Ahli Parlimen Indera Mahkota itu berkata, dahulu pembangkang memang tiada peluang menang PRK. Ahli Parlimen Indera Mahkota itu berkata, dahulu pembangkang memang tiada peluang menang PRK, tapi suasana politik ketika ini berbeza. Ia juga katanya tidak mustahil berlaku pada PRK Pelangai kali ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan di Pasar Malam Felda Cememoy. Berbaki 4 hari lagi berkempen, Anwar turun ke Pelangai semalam pada program di sebelah petang di Felda Cememoy dan menyertai ceramah mega perpaduan madani pada sebelah malam bagi membantu calon BN Dun Pelangai Amizar Abu Adam. Sementara itu, pemimpin PAS terus menyalahkan kehadiran polis yang ramai telah menyebabkan pengundi takut untuk menghadiri ceramah anjuran PN di Pelangai. Ahli Parlimen Pendang Awan Salahuddin Hashim berkata pihak berkuasa tidak perlu risau dengan ancaman di ceramah yang dianjurkan PN kerana mereka sentiasa mematuhi peraturan. Masa PRN 6 negeri baru-baru ni, kita buat kemah macam ni. Boleh masuk dalam kemah penuh. Saya kata buat kemah ni untuk orang mai dengar. Termasuk juru gambang. Polis duduk dalam kemah. Saya kata kalau macam ni orang tak masuk lah, orang takut. Boleh ambil gambang, boleh bertugas jaga keselamatan tapi duduk kemah. Kemah ni untuk pengundi-pengundi. Pendengar ceramah. Kalau semua mai masuk duduk dalam ni ambil gambang buh dalam kemah. Orang tak masuk, orang takut. Itu yang kita tegur. Dalam pada itu, hampir 200 orang hadir ceramah mega PN di Dataran Purnama, Simpang Pelangai, dekat Bentong malam tadi yang turut dihadiri Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syari. Namun ceramah itu mendapat sambutan hambar daripada masyarakat kawasan itu dengan beberapa kerusi kosong dapat dilihat. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan.
Berita seterusnya, PAS tidak akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kemaman. Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hassan berkata, PAS sedang menunggu dan bersiap sedia untuk mengambil langkah seterusnya. Dalam satu kenyataan, Taqiyuddin berkata, keputusan itu dibuat susulan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Anselm Charles Fernandez, mengesahkan terdapat unsur rasuah bagi pilihan raya Parlimen berkenaan namun tidak menamakan mana-mana pihak. Jelasnya parti itu juga bersedia dengan sebarang kemungkinan termasuk pilihan raya kecil PRK yang bakal diadakan dalam masa terdekat. Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu menerima petisyen yang difailkan seorang pengundi bagi membatalkan kemenangan Ahli Parlimen Kemaman dari PAS, Chair Alias Hamid pada Pilihan Raya Umum ke-15. Keputusan tersebut dibuat setelah mendapati wujud unsur sogokan kepada pengundi ketika tempoh kempen pilihan raya bagi Parlimen berkenaan. Semasa PRU15, Chair Alias memenangi kerusi Parlimen Kemaman selepas memperoleh sebanyak 65,714 undi, menewaskan calon Barisan Nasional Ahmad Said yang mendapat undi sebanyak 38,535 undi. PAS masih belum memutuskan calon untuk bertanding pada pilihan raya kecil PRK Kemaman. Ini susulan keputusan parti itu tidak akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen berkenaan. Dari segi calon masih orang sama atau mungkin akan? Belum buat keputusan lagi. Lepas tu memang bersedia untuk PRK lah. InsyaAllah. Mungkin dia keputusan diambil boleh parti boleh menang lah. InsyaAllah. Maksudnya kita yakin kita boleh menang lebih lagi majoriti kita akan bekerja ke arah itu. Kita yakin? InsyaAllah yakin. Bagaimana sebelum ini. 8-0. Ya, InsyaAllah. Kita ke perkembangan berikutnya. Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee diberikan nasihat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar malam tadi. Ini selepas kontroversi berhubung Howard membuat tafsiran sendiri ayat Al-Quran. Pertemuan Muhammad Naim dan anggota jawatan kuasa tertinggi pusat DAP itu berlangsung di sebuah hotel di Kuala Kangsar, Perak malam tadi. Muhammad Naim menyifatkan pertemuan dengan Howard bagi membincangkan isu tersebut sebagai sangat membina dengan persefahaman bahawa Islam wajib ditegakkan di Malaysia sebagai agama persekutuan. Muhammad Naim juga berkata Howard bersetuju dengan nasihatnya supaya lebih berhati-hati dalam mengambil petikan ayat Al-Quran agar tidak menimbulkan salah faham. Howard sebelum ini dikritik pelbagai pihak berikutan videonya yang memetik ayat Al-Quran. Ahli politik DAP itu kemudian tampil memohon maaf pada 26 September lalu selepas selesai memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak. Permohonan maaf itu dibuat antaranya mengambil kira saranan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Bahjadi Dusuki yang menegurnya supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kerajaan diharap dapat mewujudkan semula Lembaga Padi dan Beras Negara LPN, kata Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Ini bagi mengekang aktiviti kartel yang didakwa menjadi punca masalah kekurangan beras tempatan. Dr. Muhammad Akmal berkata cadangan itu juga berdasarkan situasi kekurangan bekalan pada masa ini yang dilihat seakan-akan tidak dapat dikawal hingga menyukarkan rakyat mendapatkan beras tempatan di pasaran. Dr. Muhammad Akmal yang juga Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka berkata pihaknya juga mencadangkan tindakan penguatkuasaan dan hukuman lebih tegas diambil terhadap pihak manipulasi bekalan beras tempatan. Dr. Muhammad Akmal juga berkata hanya melalui penubuhan LPN yang dibubarkan selepas Padi Beras Nasional Berhad Bernas diswastakan pada 1996 dapat mengatasi konflik kepentingan industri beras ketika ini. Katanya ia seiring dengan pelaksanaan 4 langkah intervensi tambahan diumumkan Kerajaan Persekutuan semalam bagi menangani isu bekalan beras dalam negara yang menjadi keluh kesah rakyat kebelakangan ini. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.